ada harta beruntungnya Qarun. Tapi sahabat Nabi tengok lain. Kenapa jadi begitu? Sebab mereka ditanam dengan Al-Quran tentang akhirat. Mereka nakkan akhirat dan mereka tahu cara yang besar nak dapatkan akhirat ialah belanja ke harta. Kami tak ada harta, wahai Rasulullah. Jadi apa sahabat-sahabat ini buat? Rasulullah ajar cara dia untuk orang miskin. Tetapi Rasulullah tak biarkan orang-orang kaya itu terus kaya. Rasulullah suruh hantarkan harta kamu kepada mereka. Infakkan. Sebab tu cuba lihat macam mana dakwah para Nabi, dakwah para sahabat. Nabi suruh Muaz bin Jabal pergi dakwah di Yaman. Ajarkan mereka tauhid. Kalau mereka kenal, mereka setuju, mereka mengakui la ilaha illallah, suruh mereka keluarkan zakat. Macam tu je dakwah. Kalau mereka dah kenal siapa Allah, mereka sanggup beriman kepada Allah, sahabat Nabi kata apa kepada Muaz bin Jabal? Suruh mereka keluarkan zakat, harta. Itu sebab apa? Bukti kita nak selamatkan diri kita daripada azab yang pedih. Jadi keluarkan zakat tu untuk apa? Semata-mata beli Quran ke? Bukan. Nak keluarkan manusia itu daripada kepompong kemiskinan. Menjadi orang yang mudah untuk tidak ada memberi alasan yang pelbagai. Jadi itulah dia yang Allah nak kepada orang beriman. Jadi hasil dia apa dia? Hasillah kehidupan yang bahagia di akhirat. Orang yang tak beriman dia peli lah. Dia kata bila berlakunya tu, nak tengok segerakan, selalu mereka cakap begitu. Tak percaya. Tapi orang yang beriman, dia bersabar, terus bersabar, menantikan hari berlakunya hari kiamat. Dalam keadaan apa dia sifat orang beriman? Khauf. Kan kita bincang, sifat orang beriman tu khauf, takut. Sentiasa dia memikirkan hari kiamat dia. Jadi Allah kata, zalikum khairul lakum. Ni penting ni. Itulah yang terbaik bagi kamu. Betul Allah kata, in kuntum ta'lamun. Nampak tak ujung tu? Jika kamu apa? Jika kamu tahu. Apa maksud tahu, tuan-tuan? Allah kata, jika kamu tahu, mesti kamu buat. Tahu tu ialah hasil daripada belajar. Tahu, pengetahuan. Mana datang pengetahuan? Dan tentulah daripada proses belajar. Ingat, kalau dalam Quran kata ta'lamun, kamu mengetahui. Maksudnya apa dia? Kamu belajar sampai tahu. Sebab tu nak belajar sampai tahu, belajar apa? Belajar Quran ni. Belajar biar faham, baru kita nampak Quran nakkan apa dia. Baru kita rasa semangat. Kalau tidak, jadi begitu. Kemudian janji Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Kita baca ayat 12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Jadi kalau kamu buat semua itu, nescaya dia akan ampunkan dosa-dosa kamu. Dan dia akan masukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang menjadi tempat tinggal yang baik. Fi jannati adn, dalam syurga yang kekal, yang adn. Itulah fawzul azim. Itulah kemenangan yang paling besar sekali. Kat dunia ni yang kita dapat semuanya masih kecil. Dia jangan kita harapkan besar-besar kat dunia. Kita dah belajar Al-Quran, Masya Allah. Semenjak aku belajar Al-Quran ni, rezeki tak putus-putus lah, dia kata. Semenjak aku rajin infak ni lah, perniagaan aku semakin meningkat lah. Jangan itu sebagai kemuncak dia. Sabar. Tak ada apa. Orang yang ingkar kepada Allah lebih banyak dia dapat. Tengok dalam surah 2 ayat 212. Kalau sekadar melihat kejayaan tu ialah dunia, boleh jadi dalam keadaan kita memang dah berubah, belajar Al-Quran, rajin sedekah. Tapi kalau hanya nampak rizak-rizak dia dunia, betul Ustaz, lepas dah buat macam ni, banyaklah harta saya sekarang ni.
Jangan salah faham tu. Tengok surah 2 ayat 212. Muka surat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Tengok siapa yang Allah hiaskan dalam hatinya kecintaan kepada dunia. Zuyyina lilladzina kafaru. Jumpa kan? 212. Surah Al-Baqarah ayat 212. Dihiaskan, diperindahkan, dinampakkan indah dalam hati siapa? Orang-orang yang ingkar, orang yang tak beriman kepada hari kiamat. So kita kena lihat apa yang Allah hiaskan, al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Jadi sebab tu kita kata jangan berpuas dengan kehidupan dunia ni. Walaupun kita dah buat jalan yang betul juga, tapi hati-hati. Kerana dunia ni adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Betul lah Ustaz, lepas aku infak ni lebih banyak aku dapat lagi. Sabar. Belum cukup lagi sebab di hujung surah ni, di hujung ayat ni Allah kata apa dia? Allah kata walladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Ayat ni ayat yang sama. Fauqahum yaumal qiyamah, mereka lebih tinggi pada hari kiamat. Jadi dunia itu tak ada apa. Yang lebih besar ialah hari kiamat. Jangan teruja dapat hasil dunia ni. Kalau dapat, macam mana nak buat? Belanjakan lagi. Sebab kita belum dapat lagi yang benda yang kita akan puas. Orang yang terakhir masuk syurga dia dapat 10 kali dunia. Bayangkan. 10 kali dunia. Orang terakhir masuk syurga. Orang yang maksudnya dia tu tak ada iman, melainkan hanya kecil sangat imannya dan tak ada amal. Mudah-mudahan kita tak termasuk di kalangan orang-orang terakhir ni lah. Sebab apa? Sebab orang terakhir ni lah antara orang yang dicampakkan dalam neraka dulu. Kita jangan pilih jalan tersebut. Pilih jalan yang menyelamatkan kita daripada azab yang pedih tu. Iaitu apa dia? Ikut Quran, belajar Quran ini, belajar sunnah Nabi ini, kemudian berjihad dengannya. Itu kerja kita. Jadi Allah kata di akhirat nanti, kamu ni orang bertakwa, orang beriman akan berada tinggi di atas mereka. Bukan dunia ni kecil. Wallah ni yang mahal sekali. Wallahu yarzuqu man yasha, dan Allah dia merezekikan siapa sahaja yang dia kehendaki bi ghairi hisab. Apa maksud bi ghairi hisab? Tanpa batas. Tanpa batas dapat. Sekarang ni terbatas. Terbatas macam mana? Ada batasnya. Kalau orang tu gaji 2,000, macam mana income dia ada 1 juta pula? Batas tak? Siapa datang rumah dia nanti? Kan ada je orang pantau. Ni tak. Kita ada alam je, kita ada dunia je. Kita ada 2,000 betul. Mungkin kita ada 10,000 gaji kita mungkin. Tapi disebabkan kita belanjakan akhirat, dapat tanpa batas. Siapa yang nak cek? Ada apa? Income tax datang nak cek. Tak adalah. Sebab kat akhirat tu Allah yang bagi tanpa hisap. Dekat dunia manusia yang bagi dia tu. Jadi tak layak dia dapat kat dunia ni. Jadi begitu keadaan dia. Jadi yang mana kita tergiur hati kita? Akhirat. Tapi nak dapatkan akhirat tu bukan hanya percaya, oh macam tu. Tapi perlu dibuktikan dengan amal. Supaya kita dapat beroleh di akhirat itu. Tapi yang Allah kehendaki macam mana tadi? Bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Okey, faham maksud tadi? Buka balik surah An-Nazi'at. Maksud yas'alunaka anis saati ayyana mursaha.
Mereka bertanya, bila berlaku hari berlabuhnya kapal kamu tu, untuk kamu dapatkan perniagaan kamu yang beruntung itu. Jadi siapa yang tahu sebenarnya secara tepat berlakunya hari kiamat? Siapa yang tahu? Nabi tahu tak Nabi? Tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Malaikat yang nak tiup sangkakala pun tak tahu. Jadi Nabi pun tak tahu, kata Allah, fima anta min zikraha. Kan? Jadi maksud dia apa dia? Tentang apa, atau ma tu soalan, fima tu, ma tu ma istifham yang dibuang alif. Jadi untuk apa engkau perlu menjawab? Wahai Muhammad, tak perlu jawab. Sebab apa? Dalam surah Al-Mulk dulu kita belajar, tengok surah 67. Ayat yang ke-25, 26. Surah 27, surah 67. Surah Al-Mulk dulu kita pernah tadabbur kan? Surah Al-Mulk ayat yang ke-25, 26. Muka surat 563. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Jadi mereka berkata, samalah, lebih kurang maksud dengan ayat tadi. Mata hadzal wa'du, bilanya hari tersebut, hari yang dijanjikan itu. In kuntum shadiqin, jika kamu ni orang-orang yang beriman. So in kuntum dipakai kamu, termasuklah selepas Nabi ada orang yang beriman, lalu dia menyampaikan lagi tentang hal-hal hari kiamat, berterusan sampai hari kiamat, ada sahaja orang yang akan menyampaikan. Jadi katakanlah, sesungguhnya tidak lain ilmu itu, ilmu tentang bila berlakunya hari kiamat, bila berlakunya hari yang dijanjikan, hari yang berlabuhnya kapal kamu mendapatkan barang dagangan kamu, adalah di sisi Allah. Di sisi siapa? Allah. Habis kamu ni siapa? Innama, sesungguhnya tidak lain, ana nadhirum mubin, aku ni seorang pemberi peringatan yang nyata. Itu sahaja. Kita hanya boleh beri peringatan. Dalam surah 35 Allah sebutkan kita tak boleh beri peringatan. Nabi pun tak boleh beri peringatan kepada orang yang hatinya telah mati. Tengok dalam surah 35 ayat 22. Surah 35 ayat 22. Ke surat 437. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
yastawil ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Jadi Allah kata tidaklah sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Banyak tak beza? Dah tentulah banyak. Orang hidup boleh bercakap, orang mati tak boleh bercakap. Orang hidup boleh bekerja, orang mati tak boleh bekerja dah. Jangan kata mati. Kalau Allah matikan separuh badan pun dah tak boleh nak buat apa dah. Kan? Ada orang Allah uji sikit, Allah matikan separuh badan je. Sama ada sebelah kanan atau sebelah bawah, duduklah dia di atas katil dia. Tapi kalau orang boleh yang hidup, sepatutnya dia bergerak. Tapi jauh lagi daripada yang penting itu ialah orang yang mati hatinya dengan orang yang hidup hatinya sama tak? Tak sama. Orang yang hidup hatinya bila dia dengar kalam Allah, dia rasa takut sebab hatinya hidup. Tapi orang yang mati hati dia, dengar ayat Allah, dia perli lagi, dia sindir lagi. Innallaha yusmi'u man yasha'. Orang yang mati tak boleh mendengar. Sebab tu kadang kita tanya kan, dekat atas masa kita baca talqin tu untuk siapa kita kata? Sebenarnya adalah untuk orang yang hidup tu, peringatan kepada orang yang hidup. Yang dah mati ni kita tak boleh bagi dia dengar. Tengok Allah kata, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidaklah engkau ni orang yang boleh membuatkan orang yang dalam kubur itu mendengar. Jadi tak perlu datang, ibu, inilah menantu ibu tak sempat. Nek, inilah cucu datang ni, bawa apa? Cucu menantu untuk nenek. Nenek tak sempat kan? Tak payah berbicara begitu. Yang sampai dekat nenek kita apa dia? Doa-doa kita. Minta ampun dekat dia. Dia banyak sangat tengok drama jadi macam tu lah. Drama macam tu kan? Duduk kat tepi kubur bercakap. Wallahu alam, Allah kata orang yang dalam kubur tu kamu tak boleh buat dia dengar pun. Tapi yang confirm kita boleh buat adalah doa untuk dia, tu confirm sampai kepada dia. Allah sahaja yang boleh buat dia mendengar. Dalam hadis sebut dia mendengar tapak kaki, itu Allah buat dia boleh dengar. Bila kita balik dia dengar tapak kaki kita bila balik. Tapi yang penting kat sini maksud dia apa dia? Wahai Muhammad, engkau tidak boleh menghidupkan, engkau tidak boleh menjadikan orang yang mati hatinya itu. Dia penting di situ. Mendengar peringatan ni. Sebab petunjuk taufik itu milik Allah. Kamu hanya menyampaikan, kamu tak boleh bagi orang tu dengar, faham. Sebab tu kita jangan frust. Kita yang tugas hanya mengajar. Kadang-kadang kita fikir macam mana nak buat belajaran tu biar lebih menarik dan sebagainya. Biar supaya orang tak, kita menyampaikan. Menarik itu mesti balik kepada cara agama. Maksud saya macam mana? Kita nak tarik hati anak-anak muda hari ni. Macam mana? Oh, kita kena bagi dia main bola dulu. Kita main dengan dia orang sekali. Main pertandingan sekali, biarkan mereka, kita buatkan adanya hiburan Islamik. Sebab apa? Kita fikir nak bagi mereka beriman. Allah kata, engkau tak boleh buat dia beriman. Engkau hanya memberi peringatan. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kau tidaklah orang yang boleh memberikan mereka dengar kepada orang yang di dalam kubur. Jadi, ya sih. Betul? Haji tanya, adakah hadis yang binatang, sebenarnya bukan binatang, semua hidupan mendengar siksa kubur tu. Kita je Allah tak bagi kita dengar. Kalau bagi dengar haji, tak keluar pergi masjid pun tak pergi. Takut. Kan? Macam mana penderitanya mereka. Jadi inilah maksud, engkau hanyalah pemberi peringatan. Baik, buka balik surah An-Nazi'at tu. Sikit lagi kita habiskan. Fima anta min zikraha. Untuk apa engkau perlu menjawab? Sebab ilmu itu di sisi Allah. Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhan engkau lah kesudahannya. Allah je yang tahu bila berlaku hari
kiamat. Habis engkau buat apa wahai Muhammad? Jangan sibuk tentang berlakunya hari kiamat bila. Kita hari ni pun suka kan? Ini dah akhir zaman dah ni. Berapa hari je lagi ni nak berlaku hari kiamat, Dajjal nak keluar dan sebagainya. Betul, benda tu memang akan berlaku. Tak payah tunggu pun memang akan berlaku. Tetapi yang penting itu ialah persediaannya. Hidupkan hati kita itu jauh lagi penting. Innama anta munziru may yakhsha. Sekali lagi diulang dalam surah An-Nazi'at ni apa dia? Yakhsha. Maksud yakhsha? Takut. Sesungguhnya tidak lain wahai Muhammad, engkau pemberi peringatan kepada orang yang takut. Takut kepada siapa? Hari kiamat tu. Azab yang pedih. Jadi nampak berapa kali kita jumpa perasaan takut kan? Bila hilang takut tu dalam hati kita, habis dah. Itulah tanda hati yang mati. Benda yang dahsyat, musibah yang dahsyat. Selalu kita buat macam ni. Bila berlaku musibah di Indonesia, berlaku apa dia? Gempa bumi, landslide lah, tsunami lah. Kita kata ini musibah Allah datangkan sebagai kafarah dosa mereka. Mereka banyak buat dosa dan sebagainya. Sebenarnya itu lebih baik. Sebab Allah nampakkan itulah dia tanda Allah nak menegur. Tapi musibah ataupun fitnah, kesan daripada dosa kita yang paling kita takuti ialah Allah matikan hati. Sebab bila mati hati ni, siapa nak rawat dia? Allah je yang boleh rawat dia. Nabi pun tak boleh tadi. Ini musibah paling besar. Kita kata Alhamdulillah walaupun kita ni hidup ni huha-huha, tak adalah kena macam Indonesia. Jangan rasa lega. Yang takut musibah yang Allah datangkan kepada kita ialah Allah matikan hati. Itu musibah lagi besar. Bayangkan hati mati jadi apa? Ni Allah dah tunjuk dah. Mereka peli je hari kiamat. Tak rasa apa-apa hari kiamat. Rasa ringan je hari kiamat tu. Itu yang tergamak. Kadang-kadang kita kata apa dia? Alah, kalau aku masuk neraka pun sekejap je. Dia cakap begitu. Na'udzubillah. Jadi di akhirat nanti bila berlaku hari kiamat, semua manusia menyesal. Orang ingkar jauh lagi menyesal. Mereka tahu bahawa apa dia? Yang mereka diberi peluang hidup dekat dunia itu sebenarnya sekejap. Mereka tak gunakan untuk belajar dan juga belanja ke harta jalan Allah. Sekejap je. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Bila berlakunya tammah, fa idza ja'atit tammah, tu ayat yang sebelum ni kan 34, tammatul kubra. Bila datangnya hari malapetaka yang besar, mereka baru sedar seolah-olah dulu mereka hidup sebelum mereka melihat hari kiamat itu. Ka'annahum, seolah-olah mereka bila mereka melihat berlakunya hari kiamat, lam yalbathu, tidaklah mereka tinggal di dunia dulu illa ashiyatan, melainkan hanya pada waktu petang. Waktu petang tu bila gelincir matahari lagi, zawal. Bila gelincir matahari itulah petang. Sekejap nanti nak maghrib. Bukan lama mana pun. Illa ashiyatan aw duhaha. Sekarang waktu duha. Tadi gelap. Sekarang dah pukul 7.30 ni dah nak kena berhenti dah. Duha dah. Jadi duha sekejap lagi dah tengah hari. Bukan lama mana. Jadi bayangkan bangkit di akhirat. Ya Allah, rupanya waktu aku sekejap je. Kalau telah aku isi dulu dengan mempelajari Al-Quran dan perjuangkan agama Allah ini, aku dah masuk syurga. Lalu menyesallah mereka di akhirat nanti. Dan mereka berada di hadapan Allah dalam keadaan apa? Tengok balik ayat yang awal-awal tu. Qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Hati-hati manusia ketika itu wajifah, takut. Absaruha khashi'ah, pandangan mereka tunduk. Itulah keadaan mereka di akhirat nanti. Jadi inilah di surah An-Nazi'at yang dapat kita sama-sama bincangkan, iaitu nak mendidik hati kita menjadi apa? Orang yang takutkan Allah. Takutkan Allah inilah kunci kepada kejayaan dunia dan akhirat kita. Dan takutkan Allah juga termasuk takut kepada hari akhirat. Jangan berpuas hati dengan dunia ini. Teruslah bekerja sampai datangnya kematian kepada kita. Sebab itu kita kena sentiasa selagi hidup. Bukan hidup ngelaban. Itu satulah. Selagi hidup kan selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ibadat yang sampai akhirat, sampai mati kita minta solat. Kalau dah uzur nanti boleh tak puasa lagi? Dah tak boleh puasa dah, boleh bayar fidyah aja.
Tapi solat boleh tak bayar fidyah? Tak boleh. Sedangkan dah tak boleh, dah terbaring di atas katil pun tetap kena minta petunjuk. Sebab apa? Petunjuk yang sebenar bermulanya bila? Selepas mati. Nak jawab la ilaha illallah, nak jawab depan 2 orang malaikat, nak dibangkitkan di akhirat, semua tu perlukan petunjuk. Sebab tu sampai mati masih minta petunjuk kepada Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah yang seterusnya dengan surah yang lain. Kita boleh ambil surah Abasa pula, insyaAllah. Surah Abasa ni mengingatkan kepada kita tentang ilmu. Tentang apa? Tentang ilmu. Ilmu Al-Quran inilah khususnya. Baik, wallahu a'lam. Jazakumullah khairah atas perhatian sekali lagi diucapkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.